Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan PDPR 3.0 untuk mata pelajaran pendidikan Islam tahun 5. Okey, kita masuk tajuk AUS, Asas Ulum Syariah. Kita masuk bidang adab. Unit yang ketiga yang bertajuk bijak berkomunikasi. Okey, fikir dan hayati. Tengok, kamu lihat muka surat 174. Okey. Kita dapat tengok gambar ada beberapa orang, satu sebuah keluarga yang sedang sama-sama nak makan di restoran. Okey, kita tengok perbualan. Ayah, saya mahu makanan ini. Ya. Terima kasih ayah. Boleh adik, sama-sama. Nombor 3, ibu, nanti saya tolong ibu bawakan makanan. Ya, terima kasih Maria, bagusnya anak ibu. Okey, kita tengok kawan kita ni cakap apa. Bagaimanakah komunikasi sihat dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan? Bagaimanakah komunikasi yang sihat dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan? Pertama apa? Cuba kamu fikirkan. Okey, kalau bagi ustaz pula, komunikasi yang sihat dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Bagaimana? Bagaimana caranya? Yang tua, ibu bapa kita akan menyayangi kita, dan anak-anak akan menghormati ibu bapa kita, orang yang lebih tua, dengan menggunakan komunikasi yang baik. Contohnya apa? Ayah, saya mahu makan ini ya, terima kasih. Dia ucapkan terima kasih. Lepas tu ayahnya pun balas sama-sama. Begitulah seterusnya. Okey, kita lihat muka surat seterusnya, muka surat 175. Komunikasi. Apakah pengertiannya? Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan, sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Apakah dalil tentang adab dalam berkomunikasi? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari. Apa maksudnya? Muslim itu, iaitu orang Islam itu, ialah yang memberikan kesejahteraan kepada muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Riwayat Al-Bukhari. Apa maksudnya sini? Maknanya sebagai seorang Islam, dengan lidah dan tangan kita, kita memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Contohnya lidah dengan jiran kita lah. Contoh, lidah kita, tangan kita, lidah kita berkata yang baik-baik, supaya jiran kita ni tak terasa. Dan tangan kita ni, makna tangan kita ni tak mengenai orang, tak mencuri, tidak mengganggu kesejahteraan orang lain, mencuri, merompak, apa lagi, mensabotaj, merosakkan dan sebagainya. Seterusnya, apakah hukum berkomunikasi? Berkomunikasi adalah harus. Hukumnya adalah harus dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain. Hukum berkomunikasi ni harus. Dengan syarat kita jaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sepertinya kita janganlah gunakan komunikasi itu untuk mengumpat, untuk mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain. Okey, ustaz ni kata apa? Pilihlah kata-kata yang baik apabila berkomunikasi dalam media sosial juga, ya. Jika menerima sebarang berita melalui internet, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Dalam media sosial pun ada adab berkomunikasi. Contoh dalam Facebook, dalam Telegram, dalam grup WhatsApp. Contoh kalau kamu contoh kalau ustaz nak bertanya dengan
nak berWhatsApp, Telegram, atau Ustaz nak bertanya dengan kawan yang orang yang lebih tua daripada Ustaz, macam mana nak tulis semua tulisan besar ke, kalau kita tulis semua tulisan besar nanti orang ingat macam kita marah kan. Tu adab berkomunikasi dalam media sosial, cara letak koma, cara letak tanda soal, tanda seru tu memberi masuk. Kalau kita tak ada letak koma nanti orang salah faham kan. Macam contoh, Ustaz kamu, apa khabar kamu, semua dalam huruf besar, nanti orang faham macam marah je, padahal dia tak tahu kita ni baru belajar main WhatsApp, tak tahu nak buat huruf kecil. Jadi kita kena belajarlah. Okey. Jika menerima sebarang berita melalui internet, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Ini pun penting juga. Sekarang dalam internet ni macam-macam orang boleh buat cerita. Okey, sini Ustaz tunjukkan salah satu website yang dibuat oleh MCMC, yang dibuat oleh Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, Malaysia Communication and Multimedia Commission. Dia punya laman web dia https://sebenarnya.my. Contoh kita boleh tengok sini yang sebenarnya. Bukannya semua benar di internet, tidak pasti, jangan kongsi. Ini yang laman web ni dibina oleh MCMC. Mana laman web daripada pihak kerajaan juga. Kita tengok sini. Dakwaan Tun Abdullah Ahmad Badawi meninggal dunia adalah tidak benar. Waspada sedikit penipuan melalui mesej yang menawarkan bonus raya. Semua kita boleh rujuk pada sini. Okey, baik. Kita teruskan. Kita terus muka surat 176. Okey, tengok di sini ada nama Mariah. Okey, adab berkomunikasi. Ada berapa adab berkomunikasi di dalam buku teks ni? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Adab berkomunikasi. Yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Kita mulakan komunikasi dengan salam. Kita jumpa orang, kita bagi salam. Assalamualaikum. Islam pun anjurkan kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa maksudnya? Kita doakan orang lain supaya salam sejahtera ke atas kamu dan semoga Allah memberkati kamu. Kita doakan dia. Tu bagi salam. Lagi contoh apa yang Nabi ajar. Nabi kata dalam satu hadis yang maksud dia, contoh kalau kita berjalan kaki, kita bertemu dengan satu orang yang sedang duduk, satu orang kelompok yang sedang duduk, orang yang sedang berjalan tu sebaiknya bagi salam pada orang yang sedang duduk. Ataupun orang yang di atas kenderaan bertemu dengan masuk kampung, bertemu dengan satu anak muda yang sedang duduk lepak-lepak, kita dalam kenderaan ni ikut sunnah Nabi, ikut anjuran Nabi, kita bagi salam kepada mereka. Lagi-lagi kalau kita masuk tempat orang, orang pun tak kenal kita masuk tempat orang, nanti kita naik kenderaan, orang tengok tahu Islam macam sombong je. Lepas tu kita bersalam, insya-Allah okey. Yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Terima kasih, sama-sama. Bolehkah saya bertanya? Contoh, bukan kita nak pergi, oi, aku nak tanya ni. Jangan marah orang. Kita bagi salam. Assalamualaikum pakcik, saya nak tanya nak pergi rumah Pak Mail ni ikut jalan mana. Saya ni baru begitulah. Yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Lemah lembut sangat pun tak boleh juga. Ikut kesesuaian, ikut situasi dan kondisi. Kita sesuaikanlah macam mana keadaan tu kan. Contoh yang keempat, berkomunikasi mengikut keperluan. Kita berkomunikasi ikut keperluan. Apabila perlu, macam kita nak minta tolong, nak memberitahu dan sebagainya. Yang seterusnya, yang kelima, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Kalau orang lain bercakap, kita tumpulah perhatian kan. Yang seterusnya, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Itu ada adab dalam berkomunikasi. Okey, seterusnya Yusof dia tanya, untuk individu apa kepentingan adab berkomunikasi untuk individu ni? Ada 3 kat sini. Yang pertama, kita mendapat pahala. Yalah, kita buat baik, Allah dah kata asalkan kamu lakukan kebaikan, amal soleh, pasti akan diberi pahala kebaikan, ganjaran kebaikan, mendapat pahala. Yang kedua, disenangi orang sekeliling. Orang pun senang tengok bahasanya lemah lembut, senang, suka, orang suka. Yang seterusnya, yang ketiga, mengeratkan
silaturahim, mengeratkan hubungan persaudaraan, hubungan kawan-kawan, hubungan keluarga dan sebagainya. Okey, seterusnya dia tanya pula, ada soalan nombor 1 kan, nombor 1, nombor 2. Muka surat yang ni. Nombor 1, hakim, apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat? Tadi kita dah bicarakan kepentingan adab berkomunikasi bagi individu. Ni kita tengok pula kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat. Kita lihat muka surat sebelah ni, muka surat 177. Kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat termasuklah kepentingan untuk masyarakat. Yang pertama, memupuk sifat hormat menghormati. Sudah tentu kalau kita berkomunikasi secara baik, secara lemah lembut, secara sopan santun, orang pun suka, akan memupukkan satu sifat sikap hormat menghormati. Lagi-lagi dalam kawasan perumahan, jiran-jiran, kalau kita cakap lemah lembut, bagi salam apa semua dan sebagainya, insya-Allah. Yang kedua, mengelakkan pemusuhan dan kebencian. Sebab kita nak timbulkan sikap hormat menghormati dan mengelakkan pemusuhan dan kebencian. Maknanya tengok jiran, tengok ni mulutnya, ya Allah, macam ni, geram. Jadi menimbulkan kebencian. Dia ni mengumpat situ, mencela dan sebagainya. Okey, kita tengok yang ketiga pula. Betul, apakah pula kepentingan kepada negara? Tadi kita bincangkan adab komunikasi, kepentingan adab berkomunikasi terhadap masyarakat. Kali ini kita tengok pula apa kepentingan adab berkomunikasi kepada negara. Okey, muka surat 177. Kepentingan ni ada dua. Yang kepentingan adab berkomunikasi kepada negara, pertama, dapat memelihara kedamaian negara. Contoh, kalau sesebuah ketua kerajaan, ketua negara, apabila bercakap dengan ketua negara yang lain, contoh negara sahabat, cakap yang baik-baik, dia akan mewujudkan satu memelihara kedamaian negara. Contoh itu dalam hubungan antarabangsa. Kalau dalam negeri pula, memelihara kedamaian dalam negara. Negara Malaysia ni negara yang berbilang kaum, ada kaum Melayu, kaum Cina, India, kaum Bumi Utara, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Kalau komunikasi di antara bangsa ni, lagi-lagi yang agama pun macam, ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Kalau komunikasinya baik, insya-Allah akan memelihara kedamaian negara. Sebab apa? Kita dah tengok yang sebelum ni negara-negara yang lain, berlakunya sikap kebencian antara agama menyebabkan rusuhan, perang saudara, peperangan dan sebagainya. Yang kedua, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Maknanya kalau negara kita, negara Malaysia dah aman, negara sahabat, negara jiran macam Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, kalau aman damai, insya-Allah aman. Dan bila kita dah aman, kita pun boleh fikir, kita boleh fikir untuk membangunkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Itu tadi kita dah bincangkan kepentingan adab berkomunikasi untuk individu, seterusnya untuk masyarakat, seterusnya untuk negara. Sekarang kita lihat pula komunikasi bijak seperti Rasulullah SAW. Komunikasi sunnah Rasulullah ketika berkomunikasi. Yang pertama, bercakap benar. Rasulullah SAW melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Rasulullah melarang kita mereka-reka cerita untuk supaya orang lain ketawa. Kita reka cerita supaya orang lain, kawan kita ni ketawa, suka dengar kita bercakap. Lagi-lagi macam contoh dalam ceramah agama ke, ataupun dalam tazkirah kadang kita macam ustaz lah terpaksa reka cerita supaya orang lain, orang yang dengar ceramah kita ni suka, kena ketawa gelak-gelak. Itu Rasulullah sangat melarang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah SAW tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Kadang kita pun cakap pun tak sama macam Rasulullah. Jadi kita tirulah sikit-sikit, insya-Allah. Yang ketiga, ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah SAW mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Maknanya kita ulang sampai 3 kali sampai pendengar itu faham apa yang kita nak cakap.
Seterusnya, yang keempat, sentiasa bersederhana. Ketika berkomunikasi, Rasulullah SAW selalu bersederhana, sederhana, tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Rasulullah tak banyak cakap, tak banyak diam, yang tengah-tengah, sederhana sahaja. Baginda SAW mengingatkan kita, pilihlah antara dua. Yang pertama, berkata yang baik. Yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam. Itu lebih baik. Ada orang kata apa yang peribahasa tu? Kalau diam itu emas, boleh diam katanya. Okey, seterusnya, apakah rumusan komunikasi yang sihat dapat menjamin kesejahteraan emosi, emosi kita, mental kita dan fizikal kita semua. Okey, baik. Komunikasi cemerlang masyarakat Gemilang. Berdasarkan situasi berikut, murid melakukan watak secara berkumpulan. Ini aktiviti sedang belajar, bagaimana adab komunikasi kita sedang belajar, macam mana guru nak berkomunikasi dengan murid, murid berkomunikasi dengan guru ketika sedang belajar. Nombor 2, perbincangan kumpulan, bagaimana berkomunikasi dalam kumpulan ketika sedang study group komunikasi lelaki dengan perempuan macam mana, apa kata-kata yang baik. Lepas tu, bagaimana adab berkomunikasi dalam perpustakaan, nak cakap kuat-kuat ke atau cakap perlahan-lahan ke atau pakai bahasa isyarat. Yang keempat, bersama-sama dengan keluarga, bagaimana kita nak cakap dengan ibu bapa kita, ibu bapa pula bagaimana nak berkomunikasi dengan anak. Seterusnya, jadi kita ulang balik. Hari ini kita belajar unit yang ketiga dalam bidang adab tentang bijak berkomunikasi. Mana bijak berkomunikasi ni kita gunakan cara yang terbaik. Bagaimana kita nak mewujudkan satu perkara yang positif ketika dalam berkomunikasi. Mana kita gunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang bersopan santun, yang lembut dan sebagainya. Okey. Jadi di sini kita ulang balik, apakah pengertian komunikasi? Perbuatan mengadakan perhubungan, sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraannya. Apa contoh perantaraannya? Kita gunakan handphone, telefon pintar, kita gunakan SMS, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, apa lagi dan sebagainya. Okey, apakah dalilnya? Al-Muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Riwayat Imam Bukhari, yang bermaksud Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Maknanya kalau kita sebagai seorang Islam, kita jaga lidah kita, kita jaga tangan kita supaya orang Islam yang lain atau orang yang lain selamat daripada lidah dan tangan kita. Apakah hukum komunikasi? Hukumnya adalah harus. Kan? Kalau hukum wajib pula, setiap hari kena bercakap saja kan. Jadi hukum dia harus. Ada masa kita boleh bercakap, ada masa kita diam. Dengan syarat menjaga batasan yang ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain lagi. Di sini kita ulang balik, maknanya pilih kata. Dalam media sosial pun kita nak ada adab berkomunikasi. Kita tengok jugalah kalau macam kita nak balas komen dalam Facebook, kita tengok, wah ni profesor ni, kita pun panggil lah tuan ke, doktor ke, profesor ke, kan? Jika menerima sebarang berita melalui internet, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Kita tengok dulu, ni betul ke tak betul ni. Seterusnya, adab berkomunikasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Mulakan dengan salam, memilih kata-kata yang baik, sopan, lemah lembut, berkomunikasi ikut keperluan, beri perhatian ketika orang lain bercakap, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Seterusnya, kepentingan adab berkomunikasi terhadap masyarakat, individu. Untuk individu ada 3. Apa kepentingan dia? Kita dapat pahala lah, mendapat pahala. Yang kedua, disenangi oleh orang sekeliling kita, orang lain senang dengan kita. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Orang pun sudah suka mengeratkan silaturahim. Seterusnya, kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat ada 2. Yang pertama, memupuk sifat hormat menghormati. Yang kedua, mengelakkan permusuhan dan
kebencian. Kalau bayangkan kalau kita hidup dalam bermusuh je, setiap hari bergaduh, tak tenang, kan, kena curfew, kena kurung, kan, malam bergaduh, berparang apa semua, kita pun tak tenang rasanya. Kesian. Lepas tu yang keempat, kepentingan kepada negara. Dapat memelihara kedamaian negara. Kalau negara aman pun senang. Pembangunan berjalan, ekonomi rancak dan sebagainya. Yang kedua, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Kalau dah negara dah aman, damai, insya-Allah kita hidup selesa. Insya-Allah. Lepas tu kita tengok sunnah Rasulullah SAW dalam berkomunikasi. Apa sunnahnya? Yang pertama, bercakap benar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Yang ketiga, ucapan yang jelas. Yang keempat, sentiasa bersederhana. Rasulullah SAW ketika berkomunikasi selalu bersederhana. Maknanya Rasulullah tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Maknanya yang sederhana je. Lepas tu baginda juga mengingatkan kita, pilihlah antara dua. Pertama, berkata yang baik-baik. Yang ketiga, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam. Itu lebih baik diam. Untuk diam. Apa kesimpulannya? Komunikasi yang sihat dapat menjamin kesejahteraan emosi, mental dan fizikal kita semua. Komunikasi yang sihat dapat memberi kebaikan kepada individu, kepada masyarakat dan negara. Jadi itu saja. Jadi Ustaz nak kamu ulang balik, ulang kaji pelajaran, berkomunikasilah dengan baik, dengan bijak ketika di rumah dan sebagainya, kan. Ucapkan terima kasih kepada ibu bapa kita, masakkan nasi, tolong basuhkan baju dan sebagainya. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.